Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan, puan-puan, pengetua dan guru besar. Hari ini kita akan berkongsi bahagian kedua. Masih lagi tajuk yang sama, iaitu mengurus sekolah seperti pengurus kelab bola sepak Liverpool. Pada bahagian pertama, saya telah pun membuat perkongsian 5 rahsia utama Mr. Jurgen Klopp semasa mengendalikan Liverpool, dan hari ini kita akan teruskan kepada rahsia yang ke-6. Untuk rahsia ke-6, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Mr. Klopp menggunakan strategi Genge pressing. Beliau memilih satu strategi yang cukup berkesan yang dipanggil sebagai Genge pressing, satu bahasa Jerman, dan beliau pakai pemain-pemain penyerang yang pantas untuk beliau melaksanakan strategi ini. Di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh menggunakan pelbagai strategi untuk mencapai suatu matlamat ataupun membuat sebagai satu niche area untuk sekolah tersebut. Sebagai contohnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh memantapkan PLC di sekolah, memantapkan headcount, penggunaan headcount di sekolah, atau memantapkan penggunaan analisis data di sekolah. Dan ini kita boleh jadikan sebagai satu niche area di sekolah kita. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu strategi suai tukar strategi. Dalam suai tukar strategi ini, Mr. Klopp memastikan bahawa strategi-strategi yang diperkenalkan itu mestilah dikuasai oleh pemain dengan mantap. Setelah itu barulah beliau menukar kepada strategi-strategi seterusnya, dan apabila strategi-strategi ini lengkap difahami oleh pemain-pemainnya, maka beliau memudahkan beliau untuk menukar strategi dalam sesuatu perlawanan supaya dapat mencapai kejayaan. Di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan, kita juga boleh menggunakan strategi yang sama, iaitu mengenal pasti guru-guru yang telah mantap dalam satu bidang. Kemudiannya kita menukar guru-guru tersebut untuk melaksanakan dalam bahagian-bahagian yang lain. Sebagai contohnya, mungkin guru yang telah mahir dalam pengurusan makanan dalam suatu aktiviti ataupun suatu program, maka kita tukar ke bahagian mungkin menjadi juruacara dalam suatu program pula. Dan dengan ini kita boleh sentiasa menukar guru-guru ataupun mungkin keadaan-keadaan yang diperlukan, kita menggunakan tenaga pakar kita yang ramai dalam bidang-bidang tertentu. Dengan kata lain, guru-guru kita telah menjadi guru-guru yang multi-tasking, tuan-tuan dan puan. Untuk strategi yang ke-8, tidak menyalahkan pemain secara terbuka. Ini amat dielakkan oleh Mr. Klopp, iaitu dalam setiap sidang media diadakan, beliau tidak pernah menyalahkan pemain secara terbuka. Sekiranya pasukan beliau kalah, beliau akan meletakkan kesalahan ataupun kekalahan tersebut kepada seluruh pasukan termasuk diri beliau sendiri. Beliau tidak menyalahkan pemain secara terbuka, dapat menjaga pemain ataupun maruah pemain dan meningkatkan semangat pemain beliau. Di sekolah, perkara ini perlu dielakkan, merupakan rukun yang cukup penting, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sekali-kali kita menyalahkan guru-guru kita, sama ada terutamanya masa berhadapan dengan guru-guru yang lain atau mungkin bersama-sama dengan murid. Sekiranya guru tersebut melakukan satu kesalahan ataupun satu kesilapan dan perlu ditegur, maka bawalah guru tersebut di dalam bilik, dan pastikan kita menegur secara profesional dan elakkan daripada pertelingkahan peribadi bersama dengan guru kita. Untuk yang ke-9 atau rahsia yang ke-9, mengenal pasti kekuatan individu. Ini digunakan oleh Mr. Klopp dengan membimbing pemain-pemain yang berpotensi untuk menjadi pemain yang terkenal. Beliau tidak suka membeli pemain yang sudah terkenal dengan membelanjakan berjuta-juta dolar untuk membeli pemain. Inilah kita katakan sebagai untuk
mencari kekuatan dan juga kita memantapkan kekuatan guru-guru tersebut dengan cara kita mungkin melalui teknik grow atau mungkin melalui dengan cara memberi panduan ataupun melatih guru-guru tersebut supaya menjadi guru-guru yang lebih mantap, dan mungkin suatu hari nanti guru-guru tersebut akan menjadi guru yang cemerlang di dalam bidang mereka. Dan yang ke-10 juga rukun yang cukup penting, iaitu penghargaan. Penghargaan cukup penting kerana dalam permainan, contohnya Mr. Klopp sentiasa memeluk pemain dan mengucapkan tahniah sebagai penghargaan kepada pemain. Dan keadaan ini kalau di sekolah contohnya, kita gunakanlah pelbagai penghargaan kita kepada guru-guru kita apabila contohnya beliau ataupun guru-guru tersebut telah melaksanakan satu perkhidmatan yang cemerlang, menyambut hari jadi ataupun telah mencapai KPI, maka kita hargailah mereka dengan satu penghargaan yang mungkin nampak kecil tetapi amat bermakna bagi mereka. Dan sebagai rumusannya, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu strategi dan amalan yang diterapkan oleh Mr. Klopp di dalam pasukan Liverpool. Sebenarnya ia hanyalah analogi kemahiran pengurusan yang untuk membuktikan bahawa kemahiran pengurusan ini boleh digunakan pakai di dalam mana-mana organisasi yang berjaya. Pengurus yang baik dan berkesan akan menggunakan apa jua pendekatan yang sesuai untuk menangani cabaran di dalam organisasi yang diketuai mereka. Kemampuan beliau mengendalikan organisasi itu menentukan kualiti pengurusan beliau. Sekian, terima kasih.